عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung sedikit lagi hadis yang keempat. Di hadis yang keempat ini kita telah bincang beberapa kali. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi berkaitan dengan hadis ini, yang mana pada minggu lepas saya telah sebut apakah ataupun kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara khusus dalam hadis ini berkenaan dengan mana orang Islam yang sebenar, dikatakan orang Islam yang jaga lidah dan tangan. Sebab dalam hadis ini kita boleh bahagi dua mana fasal penting lah, dua fasal penting dalam hadis ini, iaitu berkenaan dengan hakikat Muslim yang sebenar. Yang kedua, hakikat muhajir, yang kita sebut sebagai hakikat muhajir. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muhajir pula orang yang berhijrah sebenar-benarnya ialah orang yang meninggalkan, menjauhkan diri daripada mana Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Allah perintah supaya kita jangan buat, maka kita bukan setakat kita tidak buat, tetapi kita menjauhkan diri kita daripada perbuatan itu. Itu dua perkara yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bincangkan dalam hadis ini untuk panduan kita sebagai umat Islam ini. Jadi sebagai sambungan kepada perbincangan minggu lepas, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut secara khusus lidah dan tangan. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar ataupun orang Islam yang supaya berlaku ittifaq di antara dia dengan nama dia Muslim tu, ciri-ciri Muslim yang sebenar adalah yang jaga lidah dia, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga tangan dia, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang boleh menyebabkan mendapat dosa dan sebagainya. Padahalnya anggota lain, kaki, mata, telinga dan sebagainya, adalah anggota yang juga mempunyai potensi dan juga terlibat dengan melakukan dosa, untuk manusia dapat dosa. Jadi minggu lepas saya sebut dah bahawa tangan ni, lidah dan tangan ni kira paling mudah lah. Paling mudah nak buat. Supaya lidah ni, kalau lidah lebih lagi nak banding dengan tangan. Lidah ni kalau orang mati dah pun dia boleh lagi. Dia boleh lagi. Dia boleh kecam lagi orang mati. Untuk buat dosa ni dengan lidah ni, misalnya kita kata mengumpat dan sebagainya. Mana orang yang diumpat itu sudah mati lama, dia masih lagi boleh buat dosa melalui orang. Kalau dia nak menyakiti orang yang telah mati dengan tangan ni, tak boleh dah. Tapi lidah masih lagi berpeluang. Dia kutuk orang yang telah mati, dia umpat orang yang telah mati misalnya. Itu maknanya lidah tu dia lebih luas lagi.
Sebab tu dalam hadis lain Nabi kata kalau mu nak selamat, mu jaga ni. Siapa Nabi pegang lidah dia dengan tangan. Ataupun setengah riwayat kata Nabi isyarat, Nabi mengeluarkan lidah, Nabi isyarat. Nabi tunjuk gitu. Itu untuk menunjuk ke betapa besarnya bahana lidah, betapa besarnya dia punya peranan lidah, sama ada untuk kebaikan dan keburukan. Begitu juga tangan. Kiranya dalam banyak-banyak anggota manusia ni, tangan lah kira-kiranya yang paling banyak memenuhi keperluan manusia. Bila manusia nak buat sesuatu, tangan lah yang paling banyak. Kaki pun turut memberi sumbangan juga, ada peranan juga, tapi kok mana pun tangan lebih lagi. Sebab tu Nabi sebut tu secara aghlabiyah. Saya sebut pada minggu lepas secara aghlabiyah, secara lebih banyak. Misalnya dalam riwayat, misalnya riwayat Muslim, Tabarani dan Baihaqi ada disebut. Sebab kalau kita tengok dalam sirah, dalam sejarah, memang Nabi manfaatkan peranan lidah ini, khususnya penyair-penyair Nabi. Beberapa orang penyair Nabi, misalnya Hassan, dan beberapa orang lagi penyair Nabi. Bukan seorang penyair Nabi ni, mana orang yang dikenal pasti di kalangan sahabat yang mempunyai lidah yang tajam dari sudut olahan bahasa. Nabi suruh, misalnya Nabi kata uhju Quraisyan fa innahu ashadda alaihim min rashkin nabli. Nabi kata ejeklah, gundah gulanakanlah hati golongan Quraisy itu. Kerana sesungguhnya bahasa yang ditikam mereka dengan bahasa lebih mereka terasa daripada ditikam dengan anak panah. Mungkin dia pokok dia zaman Arab ni zaman sastra. Dia mengagukan sastra. Kalau kita tikam dia dengan anak panah, dia terasa juga sakit, memang sakit pun. Tapi kalau kita tikam dia dengan bahasa, lebih asyaddu alaihim, dia lebih terasa lagi kepedihan, kesakitan itu. Jadi dalam hadis ni Nabi cuba nak gambar keperanan bahasa, dan bahasa ni dia keluar melalui lidah manusia. Jadi kuku mana pun hadirat, berdasar pada ni lah. Kalau berdasar pada hadis ni saja, kita nampak bahawa berbahasa ni, dari sudut kebahasaan ini perlu diambil berat. Bukan main-main bahasa ni. Sebab bahasa ni dia boleh menarik perhatian manusia. Sebab kita dengar ahli-ahli sastrawan, bila dia bercakap, dia nak menyatakan sesuatu, dia lebih tepat, kita lebih mudah faham, lebih menikam perasaan kita, lebih tersentuh jiwa kita. Dan Nabi SAW adalah salah seorang yang Allah SWT mukjizatkan bahasa Nabi itu, bahasa hadis itu begitulah, al-jami' wal ma'ni' itu. Bahkan itu menjadi ciri tanda bahawa hadis itu palsu ataupun hadis itu sabit daripada Nabi. Dia sebagai raqiqatul lughah, dari segi kelonggaran bahasa itu, kerapuhan bahasa itu. Hak tu menjadi ukuran hadis itu palsu ataupun tidak. Mana ulama-ulama yang mahir dalam ilmu bahasa, ilmu kebahasaan ini, dia boleh tengok daripada bahasa tu, dia kata saya bang hadis ni sebagai maudhu'. Mak ulama sebut gitu dalam kitab. Melalui hadis ni saya bang dia ni bau maudhu'. Mana ulama kita siapa mahir hadis, siapa dia bau maudhu'. Kita ni sah ke bahasa orang dia tak bau ide kita ni. Waktu teruknya. Ni siapa dia boleh bau melalui bahasa saja, dia boleh hidup dah. Dari segi maudhu' dia tu. Sebab kita lah, kalau kita biasa dengan hadis, kalau tak bau sekali kita dengar tak nasabah hadis ni, kita tahu berdasar pada kriteria ataupun pedoman kaedah itu, kita boleh tahu hadis ni tak betul ni. Walaupun kita tidak cek, kita kata tak nasabah hadis, mana kita tak terima, sekurang-kurang kita tak terima buat sementara waktu, sehingga kita semok, sehingga kita tanya orang yang lebih arif. Benda tu tak semesti alim dah mana. Kalau kita orang kampung biasa pun, kalau kita terbiasa dengan pengajian hadis, dia mari satu qiyam, satu nilai di kita, hadis ni tak nasabah hamba ni, hamba tak terima lagi, hamba nak tanya rujuk, hamba nak rujuk. Selaku tu tak apa dah. Lagu tu pun selamat dah umat Islam ni. Tu benda ni untuk orang awal dia boleh kalau sekadar tu. Misalnya buat sikit saja buat amalan, tiba-tiba boleh pahala lebih pada pahala Nabi lah misalnya tu. Lu supaya pahala Nabi boleh. Buat gini-gini amalan tu biasa. Orang lain pun buat biasa, tiba-tiba kelebihannya ke dia boleh duduk bersama Nabi dalam syurga misalnya tu. Jadi benda-benda gitu, kalau kita sebagai orang Islam yang terbiasa dengan hadis, kita tahu ini ada tu mari perasaan tak nasabah ni. Hak tu tak apa dah. Hak paling bahayanya
tak ada langsung puasa itu. Asal kejumpa telah lalu. Bukan telah. Kalau telah setakat dia boleh kira, dia suruh lain telah juga tu masalah. No, tu parut dia. Kalau lagu tu berat. Dia ada mari ni. Tak apa dah. Tak ngaji tinggi belah mana pun, kesan daripada ngaji hadis, duk ikuti hadis, duk tahan telinga dengan hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri satu nikmat pada kita. Rasa tak nasabah hadis ni. Bila hadis tu memang tidak nasabah. Bila hadis tu bermasalah, mari proses lagu tu pun selamat dah. Ni kita bimbangnya dia punya sikap itu. Oleh kerana terlalu jauh dengan sistem pengajian hadis, menyebabkan bila tengok sesuatu tak ada dah perasaan munasabah ke tak ada dah. Nilai sedemikian, ini bahaya. Ini bahaya. Dia boleh rosak, dia boleh terjerumus, boleh terjatuh dalam kesalahan. Ini bahaya. Jadi noyaknya peranan lidah itu. Lidah inilah yang mengungkapkan bahasa. Innal kalam malafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kalau orang Arab, penyanyi Arab kata, sesungguhnya kalam ini, innal kalam malafil fuad, sesungguhnya kalam ini dia bermula daripada hati, dia lahir daripada hati. Ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Lidah hanya dijadikan sebagai juru terjemah, juru bahasa saja, dan untuk membayangkan kepada orang tentang hasrat hati dia tu. Itu dia lidah. Tapi kok mana pun juru bahasa dia kena pandai juga. Peranan juru bahasa ni, sedap tak sedap tu. Itulah peranan lidah. Sebab tu besar sangat. Dan Nabi manfaatkan kepetahan, kehebatan lidah setengah-setengah sahabat dia. Nak lawan pokok kafir berdasarkan bahasa tu lah. Sebelum ni kita tengok di Malaysia kita, ada pokok sesak ni yang mana dia mahir dalam sastra. Mana nak lawan dia tu, seboleh-boleh kena cari orang yang mahir juga dalam bidang kesusastraan itu. Memang Allah beri kemahiran pada dari sudut bahasa, dari sudut sastra. Dia guna bidang yang dia mahir untuk menyesatkan orang ramai. Jadi di situlah perlu maknanya jadi hukum tu hukum fardu kifayah dah. Fardu kifayah adalah hukum tu. Nak tubik tu dalam bentuk bahasa. Misalnya ada seorang penyair berkata, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarhal lisanu. Ni syair dia. Jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarhal lisanu. Luka kerana terkena mata lembing yang tajam dapat bertaut, tetapi luka kerana terkena tikaman lidah tidak akan dapat bertaut. Maknanya kena tikaman lidah ni, bahasa yang guna dia keji kita, dia kata pada kita kena tu, tu lama luka. Lama tu luka, kena lidah, kena bahasa. Tu nak ayatnya peranan bahasa. Yang mana bahasa ini dia sinonim dikaitkan, tak adalah tempat dia ni adalah lidah manusia tu. Zamakhsyari menyebutkan kebanyakan pekerjaan manusia itu dilakukan dengan tangan. Jadi Zamakhsyari ni salah seorang tokoh bahasa Arab hebat semua. Zamakhsyari ni, kalau kita baca sejarah Zamakhsyari ni, memang dia perkara awal dia bermasalah dari segi fahaman dia. Tapi dia ni memang bahasa dia tulis tafsir ni, Al-Kashaf nama tafsir dia. Dia ni berfaham Mu'tazilah perkara awal disebut. Sebab tu tafsir Kasyaf tu kalau nak baca dia tu kena ada ilmu lah. Kalau baca kita takut jadi pening. Tafsir Kasyaf Zamakhsyari. Dan dalam cerita lah disebut bahawa dia ni kira-kira dia tinggalkan fahaman yang tidak betul tu kerana apa? Kerana kesan daripada dia berhujjah, berdebat dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Zamakhsyari. Wallahu alam, dalam cerita dalam buku disebut sampai 5 hari nak debat. 5 hari dengan Imam Ghazali dia debat. 5 hari dia debat dengan Imam Ghazali. Jadi sebab kata dia ni memang Allah takdir ke dia memang cerdik luar biasa. Lama mana dah ulama-ulama Islam tu kalah bila berhadapan dengan dia. Kehebatan bercakap dia, kehebatan berbahasa, kehebatan dia Allah hujah dia tu, lama mana umat Islam kalah.
Tiba-tiba dia boleh berubah dengan bila dia jumpa dengan Imam Ghazali, dia berdebat dengan Imam Ghazali, akhir sekali dia akuilah betul ajaran Ahlus Sunnah ni betul. Dia kalah. Itu perangai Imam Ghazali. Sebab tu Imam Ghazali ni ada jangan kita duduk buat telacah lidah tak terkali dengan Imam Ghazali ni. Jangan kita duduk buat gopuh kita bercakap tentang Imam Ghazali ni, ya. Orang-orang lagu ni dia ada peranan dia lah, kesarjanaan dia tu. Sebab bimbang juga kita kadang setengah-setengah orang tu bila sebut Imam Ghazali kita nampak macam merendah-rendahkan Imam Ghazali. Mana kalau dia ada silap ke apa itu perkara biasa, ya. Ulama ni ada gitu. Sebab dia orang tinggi duduk atas ni semua orang tengok dia mudah nampak lah kalau ada salah. Sebab kita ni tak nampak pun kita duduk bawah. Kalau kita duduk di atas, kalau orang tak layak naik duduk di atas, nampak parah dah. Dia ni hak layak dah. Tapi oleh kerana manusianya ada gitu, ada silap dia tu. Mana kita tengok dalam kerangka keseluruhan Imam Ghazali ni dari segi kesarjanaan dia tu, bukan orang Islam saja, orang kafir pun akui kehebatan dari segi cara berfikir dia. Tu Imam Ghazali. Enggak kalau tak ada orang seperti dia ni payah nak ubah orang seperti Maksud. Sampai 5 hari debat. Dalam riwayat, dalam cerita tersebut 2 atau 3 hari mula-mula tu orang ramai boleh pergi cuti hari tu debat di masjid. Dia Imam Ghazali sampai cuti beberapa hari. 2 hari pertama tu orang boleh pergi lagi. Dia kecek bahasa hujah dari segi falsafah dan sebagainya. Masuk hari 3 tu orang tak pergi je. Hari keempat, hari kelima dia 2 tu dia pergi. Dia bahas dengan istilah dan sebagainya. Akhir sekali dia di zaman Syari salah seorang yang tolak benda ghaib dia tak terima. Dia terima benda dia nampak. Adalah ni Pak, adalah tu. Kalau dia tak boleh faham dia tak terima. Cara sahih tak mana pun dia tolak gitu, ya. Ada juga manusia lagu tu. Manusia menuhankan akal. Oleh kerana dia berasa akal dia tu tinggi terlajur. Jadi manusia lagu ni dia perlulah. Ini kalau kita tak belajar langsung ilmu falsafah, tak belajar langsung ilmu mantik dengan benda. Bila nak berhadapan orang ni, payah kat lah. Sebab tu ulama kita dulu belajar benda-benda gini. Jadi dalam Syari ni dia kata oleh kerana pekerjaan manusia ni umumnya banyak dilakukan oleh tangan, dia kata. Jadi tanganlah banyak yang menyumbang kepada memenuhi keperluan hajat manusia tu, nak berbanding anggota-anggota yang lain. Sehingga orang Arab guna aid yadun ini ataupun aidi jamak dia, sehingga guna perbuatan yang dibuat oleh manusia itu, kesan daripada perbuatan manusia digambarkan dengan tangan. Oleh kerana apa? Tanganlah peranan besar. Misalnya orang Arab sebut hadza mimma amilathu aydihim. Ini adalah kesan daripada kelakuan mereka, kesan daripada perbuatan mereka. Ini adalah antara perkara yang dilakukan oleh mereka. Tak terjemah tangan tak apa. Oleh mereka ataupun oleh tangan-tangan mereka. Misalnya dalam Quran pun ada sebut, misalnya dalam suratul Rum, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nyata kefasadan, kerosakan di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Guna tangan sebenarnya perbuatan manusia. Hak dia mikir, hak dia buat, hak dia bertindak, hak dia arah, semua tu benda, kalau benda buruk dia menyebabkan kerosakan, tapi ditakbirkan dengan menggunakan tangan, kerana tanganlah yang banyak main peranan dalam melakukan perkara-perkara ni dalam dunia ni. Digunakan tangan. Nyatanya yang demikian itu jadi berlaku bila manusia buat jahat, jadi nyata jahat. Rosak. Manusia gagal berinteraksi dengan alam dengan cara yang baik, menyebabkan berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Misalnya tebal pokok tanpa ada ilmu ataupun kerana memikirkan keuntungan semata-mata, tak fikir peranan pokok Allah SWT buat, tujuan pokok tu apa, macam-macam lah. Kita panggil ekosistem alam dan sebagainya. Kerana tak jaga tu, maka rosaklah. Jadi nyata rosak tu. Allah sebut tu sebenarnya kerana kesilapan manusia. Bila nyata rosak tu, maka kesan dia sampai peringkat berlaku gempa bumi, kita kata, berlaku banjir kilat luar biasa, malapetaka yang berlaku. Semua tu berlaku kerana perbuatan manusia. Jadi Allah nyatakan tu, mana jadi kesan dia tu nyata jelas sangat, sehingga dirasai dengan berlaku kematian yang banyak tu. Tujuan apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu,
Kerana Allah nak merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan buruk mereka. Biar mereka tahu, inilah kesannya. Kadang-kadang manusia ni royak saja tak jadi. Dia kena ada kesan yang nyata itu dalam hidup dia. Mati anak baru dia tahu. Oh, bahaya sungguh dah ada. Mati anak baru dia tahu. Anak dia mati aksiden. Boleh cicing je. Misalnya tu, hancur pada. Boleh cek pada cicing ataupun pada gigi ataupun anggota-anggota yang tidak muka hancur, baru dia tahu rupanya bahaya. Dulu orang royak dia marah kat orang. Anak demo tu tidak start nerak atas kaki atas motor kena orang royak dia marah kat orang. Bila berlaku baru dia nampak. Baru dia nampak. Kadang-kadang manusia ni gitu. Itu tujuan Allah buat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke pangkal jalan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke pangkal jalan. Baik, dalam fasal yang kedua hadis ini Nabi sebut al-muhajir, orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah yang sebenarnya ini adalah orang yang menjauhkan diri dia daripada perkara-perkara yang Allah larang. Itu fasal yang kedua, bahagian kedua dalam hadis. Jadi alif lam yang terdapat pada al-muhajir ini sama juga dengan alif lam yang terdapat dalam kalimah al-muslim. Kalau al-muslim, salah satu terjemahannya muslim yang sebenar, ataupun muslim yang mempunyai ciri-ciri sifat muslim yang sebenar. Sebab muslim, nama muslim itu sendiri dia berkait dengan selamat, dengan keselamatan, dengan kesejahteraan. Jadi orang Islam dia mesti ada tu, dia punya perasaan nak menyelamatkan orang, nak memberi kebahagiaan pada orang. Itu muslim yang sebenar. Kalau muslim merosakkan orang, menganiaya orang, menipu orang, jadi muslim yang ada pada nama muslim yang ada pada dia tu mana tidak ittifaq dengan musamma tu. Tidak ittifaq dengan nama dia tu. Al-ismu la yantabiqul musamma, orang kata. Al-ismu la yantabiqul musamma. Nama tapi tak sesuai dengan tuan punya nama. Nama molek perangai jahat teh. Nama molek tapi perangai kat pejing perangai. Jeffrey perangai tu lah. Tu makna al-ismu la yantabiqul musamma. Hak ni terjemah yang kedua, muhajir yang sebenar, hakikat orang yang berhijrah yang sebenar, supaya sesuai dengan makna hijrah tu. Sifat dia ke dia sentiasa menjarakkan diri dia, sentiasa menjauhkan diri dia daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itulah makna muhajir yang sebenar. Bukan hijrah ni semata-mata berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu bukan hakikat hijrah. Hak tu dia panggil hijrah secara zahir, yang pernah berlaku di zaman Nabi. Dan hak tu pun boleh berlaku pula akhirat. Misalnya bawa Palestin, dalam keadaan dia tak mampu nak itu, dia boleh berhijrah lagi. Boleh berhijrah. Itu mana hijrah makan itu, hijrah secara zahir gitulah. Hijrah secara zahir. Tetapi bukan hak tu yang dikehendaki sebenarnya, hak hakikatnya tidak. Allah nak makna lain. Hak tu hak zahir. Mana kalau hak tu kita boleh buat, ada sesuatu lagi yang kita kena buat. Jangan berpada dengan hijrah sekadar pindah tempat sahaja. Tapi kadang-kadang pindah tempat ni perlu juga, bukan kata tidak perlu. Jadi hijrah tu terbagi pada dua lah. Mengikut ulama, hijrah tu terbagi pada dua. Dan perkara ni pun sebenarnya kita sebut dah dulu dalam hadis mata arba'in dulu pada bijak dah. Ni sebut secara ringkas lah. Pertama, hijrah secara zahiriyah, secara zahir, iaitu melarikan diri dari tempat yang seseorang tidak bebas mengamalkan ajaran agama, kerana di situ dia ada gangguan dan sebagainya, terancam nyawa dia. Mana nak laksanakan Islam tak boleh, sehingga syiar Islam tidak dapat didedahkan, syiar Islam tidak dapat ditunjukkan dalam masyarakat. Sedangkan syiar ni perlu. Syiar ni perlu. Umat Islam dia perlu tunjuk syiar, biar orang nampak, ni Islam. Dia kena ada. Bahkan sebenarnya kita menzahirkan syiar agama ini salah satu bentuk sifat sidq sebenarnya. Menzahirkan ciri-ciri agama, biar orang nampak ni Islam. Dia ada cara, dia ada ciri dia, dia ada penampilan zahir dia. Hak tu sebenarnya dia macam nak lawan tu sifat khianat tu, nak lawan sifat bohong, sifat berpura. Nak yang Islam ni tak sih berpura. Kita Islam, tunjuklah Islam kita tu. Mana-mana agama boleh lagu tu, Hindu ke, mana kalau ada jenis berpura-pura lah, kita kata berpura-pura.
Misalnya dia kata kita ni berada di atas satu agama yang mana kalau kita zahirkan kita akan dihina oleh Allah. Kalau kita sembunyikan agama kita, kita akan dimuliakan oleh Allah. Ini tanda agama itu agama penipu. Tanda ajaran itu ajaran penipu. Kalau ada dia sebut gitu. Tu. Misalnya kata nahnu ala dinin. Kami berada di atas satu agama yang kalau kami zahirkan dia, a'azzahullah, Allah akan hina kita. Kalau kita sembunyikan, a'azzahullah. Apa ni, azallahullah. Kalau kita sembunyikan, kalau kita sembunyikan, kalau kita zahirkan, azallahullah. Kalau kita sembunyikan, a'azzahullah. Kalau kita sembunyi, Allah akan muliakan kita. Itu bukan prinsip agama Islam. Kita kena zahirkan agama kita dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa, kecuali dalam masyarakat orang kafir. Misalnya setengah tempat umat Islam tidak benar tutup aurat. Sedangkan tutup aurat itu syiar agama. Selain daripada kefarduan, dia juga syiar, tanda orang Islam. Tu nak buat. Tapi orang lain dia tak larang kita semaya. Kita semaya, pergi semaya di musalla, di masjid. Dia ada juga. Sebab manusia dia tak boleh tutup semua syiar, tak boleh. Tak boleh. Kita kena terima tu. Sebab tu ulama kata manusia ni dia tidak boleh tutup semua apa yang ada dalam hati dia. Tak boleh, mesti tubi. Dia nak tutup semua tak boleh. Bahkan kalau dia tutup semua tu hakikat dia mematikan jiwa dia. Dia tak boleh. Dia kena buat tubi. Dia nak tutup setara mana? Dia nak tutup setara mana? Nak menipu setara mana? Dia akan tubik pukul mana? Bahkan manusia tu salah satu punca penyakit dia tak boleh lepas hak duduk dalam. Salah satu sebab punca kepada penyakit. Hak duduk dalam jiwa dia tak boleh keluar. Sebab manusia ni dia nak tunjuk akidah dia tu. Faham dia? Semua kita atas sepakata Syiah lah. Hak tu memang penipu salah kita kata tak? Tak ada dalam sejarah dunia. Kalau Imam Syafi'i kata, aku tak pernah jumpa golongan yang mengikut hawa nafsu yang lebih pembohong daripada Syiah Rafidhah. Aku tak pernah jumpa. Omong-omong aku ni baru jumpa. Masalah-masalah gitulah. Berat tu. Jadi nipu luar biasa lah. Nipu luar biasa. Pelik sungguh. Setengah orang tu dia sanggup nipu, tapi tak sanggup nak kata siapa nipu boleh pahala. Setengah orang tu dia sanggup nipu, tapi dia tak sanggup nak kata nipu ni salah satu tangga nak naik darjat tinggi dalam agama. Tak ada kata lagi tu. Tapi Syiah ni tak. Siapa tahu tu lah. Sebab tu dia tak tunjuk Syiah dia. Tapi kena ingatlah, dalam sejarah Islam ni kita kena tengok pokok Syiah ni dia tak akan tunjuk dia tu kalau dia lemah. Bila dia tak amat, tapi kalau dia kuat dia akan tunjuk. Walaupun dia jumlah yang sedikit. Misalnya di Syria. Di Syria tak sampai 20% buat dia. Tapi oleh kerana dia pegang tampuk pemerintahan, dia lanyak umat Islam. Begitu dahsyat sekali. Dia ikat kaki, dia ikat tangan, dia angkat seperti kita angkat bata, dia rembah atas semi. Dia buat gitu. Dahsyat dia tak? Orang-orang tua ni dia ikat kaki, ikat tangan, dia angkat tinggi, dia rembah atas. Dia hempak atas simen. Kemudian dia pukul, dia kata kepala siapa hancur. Sebab kita rasa Allah zalim tu, itu amal yutaqarrabu ila Allah. Amal itu dia boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada ajaran lagi ni? Tak ada satu ajaran kita ni tidak disebut. Kita tidak dibenarkan seperti kita perang bunuh orang kafir. Tapi tak ada satu hadis Nabi sebut. Mana kita ni digalakkan bunuh orang. Kita disekat perang. Perang ni pilihan terakhir. Sebab tu di tengah perang pun kalau dia kat atas dia rebah, dia senjata dia jatuh, dia angkat tangan, dia menyerah, kita tak boleh bunuh dia. Siapa tahu tu? Tangkap dia sebagai tawanan perang, tak boleh bunuh. Tapi Syiah ni tidak. Halal, boleh pahala, boleh rapah, jadi halal harta tu. Siapa begitu sekali? Tak ada je. Ajaran ni merupakan satu ajaran yang mana kalau diamal dalam masyarakat, dia akan menimbulkan perbalahan hatta kepada peperangan. Ajaran lagi. Dalam kitab Khomeini disebut kena begitu ketara sekali. Melambok dalam kitab Khomeini sebut benda-benda begini. Jadi dalam keadaan itu lagu mana? Boleh kita hijrah. Boleh hijrah. Hijrah zahir lah. Boleh hijrah zahir.
Kalau ada orang kata tak boleh hijrah, tak, tak boleh lawan, dia nak lawan pun boleh. Kalau dia nak lawan pun boleh, dia boleh hijrah. Bukan wajib pun, tapi mana kalau nak hijrah boleh. Kalau dia nak lawan pun boleh, nak lawan pun boleh. Seperti mana di Palestin dan sebagainya. Ini dia panggil hijrah zahir. Yang kedua, hijrah secara batin atau hijrah secara hakikat. Makna yang tersirat di sebalik hijrah yang zahir itu, dia ada satu lagi hijrah yang boleh dilakukan oleh semua orang. Dan hijrah ni dia mesti ada pada setiap orang. Hijrah yang kedua ni hijrah batin ataupun hijrah hakikat. Hak ni merupakan intipati ajaran agama. Gapo dia tinggal benda jahat, buat benda baik, berubah daripada keadaan tidak baik kepada yang lebih baik, dari keadaan baik kepada yang lebih baik, dari keadaan tidak baik kepada hak tu hijrah tu wajib. Semua orang Islam terikat dengan ni, mesti hal ni. Iaitu suatu hijrah yang memberi makna meninggalkan apa-apa yang didorong oleh nafsu dan syaitan. Hadis di atas, hadis yang kita bincang ni, sedang kita bincang sekarang yang keempat ni, menggambarkan hakikat hijrah, iaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh haram. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah ba'dal fath, tak ada hijrah tu, itu nak menafikan hijrah daripada Mekah ke Madinah secara khusus. Hadis tu juga tidak nak menafikan hijrah makan, tidak juga. Boleh jadi akan berlaku pula hijrah berpindah daripada tempat ni pergi ke tempat lain. Boleh berlaku semua tu. Cuma daripada Mekah ke Madinah tu tak ada. Kerana Mekah ke Madinah sama-sama daulah Islam lah tu. Tak ada. Jadi orang kata kelebihan hijrah tu tak ada. Sebab kelebihan, bahkan hijrah daripada Mekah ke Madinah ni pada peringkat awal tu, bila turun wahyu supaya hijrah tu wajib hijrah tu. Dan Allah puji dalam Quran begitu, beberapa ayat Allah puji kelebihan dia. Selepas pembukaan kata Mekah, tak ada dah kelebihan dia. Tak ada dah kelebihan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi kelebihan hijrah tu tak ada dalam maknanya secara batin, secara hakikat. Kerana maksud hijrah Mekah ke Madinah pun maksud dia gitu, nak jaga agama, nak laksanakan agama yang tidak boleh dilaksanakan di Mekah. Sebab sebahagian agama tidak boleh dilaksanakan di Mekah. Nak semaya pun tak boleh semaya di lorong-lorong, nak semaya di masjid pun tak boleh. Kat umat Islam ni kalau nak semaya di masjid pun tak boleh, tak nampak dah syiar agama, tak ada lah. Itulah maruah umat Islam. Baik. Kenapa Nabi sebut begitu? Al-Muhajir, orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Apa maksud Nabi sebut begitu? Sedangkan sebelum ni sudah ada dah hadis-hadis yang menyebutkan tentang hijrah. La hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyyah. Patut dalam hadis-hadis lain pun ada dah disebut. Tapi kenapa Nabi sebut pula ni? Sebab hadis ni hadis berlaku ni di Madinah. Berlaku di Madinah selepas hijrah tu. Tujuannya Nabi buat gini kerana ada beberapa faktor lah. Yang pertamanya, mengingatkan para sahabat ni. Tujuan hadis ni Nabi sebut al-muhajir, penghijrah. Tu dah tahu bahasa tu dah. Orang yang berhijrah yang sebenar adalah orang yang tinggal apa yang Allah larang. Dia panggil al-amalu bit-tarki. Buat tapi dengan cara tinggal. Buat tapi dalam bentuk tinggal. Dia panggil al-amalu bit-tarki. Selagi al-amal bil fi'li, buat dengan cara buatlah. Amal dengan cara buat. Ni dia amal dalam bentuk tinggal. Boleh buat tapi tak buat. Itu orang panggil amal juga tu. Kita tidak buat sesuatu yang Allah larang, orang panggil amal juga tu. Dalam agama kita. Termasuk dalam amal soleh juga. Jadi tujuan hadis ni antaranya nak mengingatkan para sahabat yang telah berhijrah dari Mekah ke Madinah agar mereka tidak ittikal. Kerana hijrah. Bahkan mereka mesti tumpukan juga perhatian kepada amalan-amalan lain yang juga merupakan juzuk penting agama Islam. Apa makna ittikal? Ittikal maknanya bila orang yang berhijrah ni, bila dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi secara khususnya, maka dia mari berasa lebih aku. Memang dia mari berasa, memang lebih sungguh. Dalam hadis dipuji dalam Quran orang yang berhijrah. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin mana? Muhajirin Mekah Madinah, termasuk muhajirin sini. Hak pergi ke Habasyah, daripada Habasyah mari pula ke Madinah, termasuklah ke hadis ayat muhajirin. Hak tu muhajirin hak asal. Itu kelebihan tu.
Kelebihan kedua, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka. Bila sebut Allah redha pada mereka, semua ulama ittifaq. Tak masuk ngaka apa-apa ni bila Allah redha pada mereka. Kecuali Syiah yang kata. Syiah kata tak. Sinilah peranan Badak, dia kata. Allah redha betul pada masa itu, tapi Allah tak tahu lepas tu sahabat murtad. Itu makna Badak. Itu adalah ajaran Syiah. Tujuan Badak sebenarnya nak menafikan kenyataan-kenyataan baik terhadap sahabat yang terdapat dalam nas agama. Itu asalnya. Kita tak cara Syiah setuju tak setuju kita sebut, tapi kita faham daripada kitab dia. Tu tujuan Badak. Tuhan jahil. Tuhan ni satu ketika dia tak tahu, lepas tu baru tahu. Itu makna Badak. Itu akidah besar dia tu. Dia nak menafikan tadi. Bila Allah puji Muhajirin dan Ansar ini, dia kata puji tu di ketika tu. Sebab kita puji orang. Juh dia ni juh, tiba-tiba lepas tu jadi jahat. Kita kerana kita tak tahu. Jadi benda tu berlaku juga pada Allah. Itu konsep dia Al-Bada'. Tu dia. Tak syirik lagi lagu tu tu. Tak kufur lagi lagu tu tu. Tu sebenarnya. Tu sebenarnya. Walaupun dalam kitab dia royak lagu lain, tu hakikat sebenarnya. Kita boleh faham bila kita baca ni sebenarnya dia nak Bada' ni. Dia nak menafikan. Kalau tidak dia nak nafi lagu mana? Ayat tu terang. Itulah sebenarnya. Itikal takut rasa sedap hati. Itikal terlalu confident, terlalu yakin. Kita berasa lebih daripada kita. Jangan, tak boleh itikal. Tu Nabi tak sini sahabat dia itikal. Jangan berasa sedap hati. Kalau bahasa Kelantan memang tepat. Jangan berasa sedap hati. Orang lain tak hijrah, kita berasa sedap hati. Tak kena gaya kita menganggap orang lain rendah pada kita. Jangan gitu. Nabi nak peringatlah. Sebab Nabi ni sini sebagai Nabi, sebagai murabbi, sebagai pendidik. Dia kena didiklah sahabat dia molek. Itu tujuan Nabi SAW sebut benda ni. Yang kedua, tujuan Nabi memperingatkan sahabat dengan memberikan makna secara hakikat terhadap hijrah ini. Pertamanya untuk tazkiyah. Untuk tazkiyah dan tazkirah. Untuk tazkiyah maknanya nak membersihkan kuku ada perasaan-perasaan hak tak molek dalam jiwa. Kadang-kadang kita ni bila kita buat sesuatu yang lebih, ataupun bila kita ni ada kelebihan, kadang-kadang dia mari syaitan, dia akan ganggu kita. Kita akan berasa kita lebih pada orang. Aku ni alim. Ramai dah orang kata aku ni alim. Dia mari tu. Dia mari tu hati-hati. Syaitan tu dia mari. Perlu ditazkiyah, perlu dibersihkan. Aku kecek sedap. Kalau aku kecek, mari tu perasaan lagu tu. Kita ni manusia. Sebab tu perlu ditazkiyah. Jadi sahabat ni pun manusia. Sebab kita lah sebenarnya. Dia akan mari perasaan lagu tu. Enggak syaitan hak pergi dia tu. Syaitan bukan syaitan hak sepuluh mari kita. Syaitan mari kita. Syaitan hak gitu-gitu ya. Tapi syaitan hak pergi ganggu sahabat. Syaitan hak terlatih masuk maktab susu ni syaitan ni. Bukan syaitan main-main. Syaitan mari kita, syaitan bila jalan tepi-tepi gitu ya. Tu pun donginya dah kita. Tapi kok mari tazkiyah itu tazkiyah. Maknanya nak bersih. Mana bagi orang yang ada penyakit tu dia panggil tazkiyah. Bagi orang yang tak kenal lagi dia panggil tazkirah. Hak tak kenal lagi dia panggil tazkirah. Tazkirah ni aku ingat. Tak kenal lagi tak apa, tapi kena beringat. Bagi hak kenal tu tazkiyah, dia kena usaha bersih dia. Itu tujuannya. Sebab tu sini tujuannya untuk tazkiyah dan tazkirah. Nabi nak mentazkiyah sahabat dan nak mentazkirah sahabat. Kalau kita ni tak ada mari lagu tu, tak ada, kita katakanlah kita tak ada lah penyakit tu, iyalah kita bagi tazkirah untuk kita. Tapi bagi orang yang sudah acak kali dah kena tu, mari semacam saya tak ganggu dalam bentuk lagu tu. Itu tazkiyah untuk dia. Supaya sahabat tidak bermegah-megah, tidak berasa gah dan tidak berasa hebatlah dia, tak leh perasaan itu. Perasaan itu dia anak tangga pertama untuk jadi riak dan sebagainya. Tak leh benda lagu. Yang ketiga, tujuan Nabi sebut gini untuk menghiburkan hati umatnya yang tidak diberikan kesempatan berhijrah. Sebab kita sekarang ni lah, kita tak dapat kelebihan hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi kita boleh ambil kelebihan hijrah, makna hijrah yang tersirat di sebalik hijrah Mekah ke Madinah. Kita boleh, tetap boleh. Umat Islam sampai hari kiamat, sampai akhir dunia ni pun dia akan dapat kelebihan ni. Mana hati kita terhibur, kita boleh juga pahala tu. Walaupun tidak serupa 100%, tapi boleh. Supaya jihad lah. Jihad orang panggil jihad ma'rakah, jihad
dunia istilah dia ni. Kita belajar ni, mati dekat ada belajar, mati dekat ada belajar. Bukan semesti mati dalam kelas dia, jangan silap faham. Bila kata mati dalam belajar, mesti mati dalam kelas. Dia tengah pegang pen. Buku pesan atas kitab, baru mati sampai dah bukan maksud gitu, tak ada lama faham lagu tu. Mati dalam belajar, jiwa tu belajar. Di rumah pun kita belajar. Kadang-kadang kita belajar dengan mikir, belajar juga mikir, tengok, teringat apa yang berlaku pada orang. Bila kita klik daripada masjid, kita tengok sesuatu yang berlaku, kita pun mikir apa jadi gitu. Tu belajar juga tu. Makna belajar ni dia sinonim kepada berfikir. Jadi mati dalam keadaan berfikir kerana kebaikan, termasuk dalam maknanya mati dalam keadaan jihad fisabilillah, mati syahid. Ini syahid dunia, boleh pahala mati syahid. Sebanyak mana pahala tu wallahu alam, kita tak tahu. Tidaklah kata supaya pahala mati syahid boleh eret orang lain masuk surga, tidaklah hadis sebut tak, tapi pahala tu boleh. Supaya orang tak lagi Mekah, Nabi kata dia semaya duha, dah mai duha boleh pahala umrah boleh buat tu. Tapi buat pun nak ikut cara Nabi lah. Jangan kita buat ikut lagu mana Nabi buat, kita ikut cara Nabi. Nabi mai duha lagu banyak ni lagu tu. Sedekah boleh pahala sedekah. Setengah-setengah amal. Banyaklah dalam kita boleh tengok benda-benda gitu. Yang keempatnya, hak saya sebut tadilah. Oleh kerana Rasulullah pernah bersabda selepas pembukaan Mekah, la hijrata ba'dal fath, tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maka dibimbangi timbul dalam perasaan umat dia, oh kalau gitu tak ada dah lah. Tak ada dah lah. Makna tak ada dah jenis hijrah lah. Hijrah ni tak ada dah, bentuk pindah tempat tak ada. Takut faham gitu. Ada lagi sebab rakyat Palestin, dia dapat pahala hijrah dia boleh pahala. Dia lari dalam keadaan dia tak mampu nak lawan Israel itu, dia lari dengan maksud lari nak bawa agama. Boleh jadi kalau duduk situ boleh jadi nak semaya apa, boleh jadi kita menyebabkan jadi masuk agama dia. Kalau tidak kita apa anak kita. Boleh jadi kita ni kita yakin dengan keadaan kita, anak kita suasana yang akan dibentuk oleh pokok Yahudi, pokok Israel. Kita lari kerana maksud iman. Boleh juga. Maknanya ada lagi hal tu bukan tak ada langsung. Nabi nak ayat tu ada lagi. Boleh jadi berlaku. Ni di zon zaman perang lah, zaman perang. Lari terpaksa pergi tempat lain. Apa nak bawa iman ni? Bukan sekadar nak menyelamatkan nyawa, nak bawa agama tu. Boleh berlaku lagi hal tu. Tu Nabi nak ayatnya tujuan ni. Takut umat Islam tak ada dah. Hijrah nisa lepas hijrah, lepas pembukaan kota Mekah, hijrah nisa, hijrah hakikat, hijrah secara ruhi. Takut bahaya gitu. Dah. Ada lagi hijrah Makkah tu ada lagi. Bimbang juga takut umat Islam ni faham lagu ni. Dah hijrah tu tak ada, maka peluang nak dapat pahala dan kelebihan daripada hijrah pun tak ada. Takut faham gitu. Tak, kita tetap. Kita ni semua umat Islam ni, bila kita mengucap la ilaha illallah, maka kita setiap kita ni Allah SWT beri peluang seluas-luas untuk dapat pahala hijrah. Dengan cara tinggal apa yang Allah larang. Bolehlah pahala hijrah. Boleh pahala hijrah. Gitulah dia. Jadi kita perhati sikit lagi intisari ataupun pedoman daripada hadis ini. Intisari hadis ini saya nak sebut secara ringkas. Kalimah muslim ya Allah gunakan kepada kita, ya Nabi guna kepada kita, al-muslim, kita ni orang Islam ni, merupakan gelaran untuk orang yang memenuhi segala tuntutan agama di sepanjang hayat. Ni kita ni muslim, ni mukmin. Kalimah al-muslim itu satu nama yang sangat mulia pada pandangan agama kita. Mulia tu sekiranya dia memahami makna muslim yang sebenar. Jadi muslim yang sebenarnya adalah orang yang imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Orang yang ikut segala titah perintah Allah dan tinggal apa yang Allah. Itu baru muslim yang sebenar. Baru kita tidak malu di hari akhirat sebut muslim. Sepatutnya gitulah. Muslim adalah seorang hamba Allah dalam erti kata yang sebenar-benarnya kerana memiliki kepercayaan dan cara hidup beragama yang sempurna. Itu makna muslim yang sebenar. Dalam hadis ini juga pengajaran yang ketiga, Nabi memberikan makna hijrah dalam konsep yang sebenar, dalam maksud yang sebenar, dalam erti kata yang sebenar. Iaitu Nabi memperjelaskan hijrah itu bukan semata-mata meninggalkan tempat, tetapi hijrah yang sebenar, yang bersifat ruhi, yang bersifat ruh adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi hak ni hijrah ni dia kena berlaku setiap masa. Hijrah dalam konteks ni,
Kena ada sama. Tak ada ni dosa umat Islam. Tak ada hijrah dalam konteks ini. Yang keempat, melalui hadis ini Nabi SAW ingin memperkenalkan kepada umat bentuk hijrah yang berkait rapat dengan kehidupan setiap orang Muslim di sepanjang zaman, iaitu hakikat hijrah yang dituntut setiap Muslim mengamalkannya dengan cara menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah. Ini hijrah ni, hijrah Nabi sebut dalam hadis ni meninggalkan apa yang Allah larang ni. Hak ni tidak ada pilihan kita. Bila kita mengucap la ilaha illallah, wajib kita ambil hijrah, wajib kita amal dengan makna hijrah. Tak amal ni berdosa kita. Itu maksudnya. Kalau kita tak boleh berhijrah, pindah tempat, tak dosa kita. Misalnya kita duduk di satu tempat, yang kawasan tu, environment yang kita kata, persekitaran itu, haiwan sekitar tu orang-orang tak molek saja. Popok dandu, popok. Kita duduk kawasan tu misalnya, popok jenis tidak agama lah. Orang Islam cuma tidak amal agama. Kita tak pindah pun tak apa. Kalau kita yakin kita boleh kawal keadaan, kita boleh jaga anak, tak pindah pun tak apa. Tak dosa. Tapi hak ni, hak hijrah dalam maksud hadis ni, tinggal apa yang Allah larang, hak tu dosa tu. Hak tu tak boleh. Tak ada pilihan tu. Hak tu lah yang maksud mukallaf sebenarnya. Hak tu yang maksud taklif. Hak tu lah. Hak tu sebenarnya. Dia ada lagi satu tajuk penting ni di bawah hadis ni, iaitu Rasulullah sering kali memberi jawapan yang berbeza-beza kepada soalan yang sama atau hampir sama. Kenapa begitu? Ni ada beberapa jawapan lagi. Yang ni kita bincang semula lah ni, insya-Allah bisa. Apa Nabi ni kita tengok dalam hadis banyak benar. Ayul amali afdal. Apakah amalan yang paling afdal? Birrul walidain. Buat baik pada ibu bapa. Tapi ada pula sahabat tanya, apakah amalan yang paling afdal? Semaya, berjemaah, macam-macam dalam hadis Nabi sebut. Apa tu? Soalan sama, tapi jawapan itu tidak sama. Ini ada huraian dia, ada beberapa jawapan 7 ataupun 8 jawapan yang disebut oleh ulama. InsyaAllah ni kita bincang menghadapi. Rasanya setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.